Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam video yang terawal dalam sesi pembelajaran kita. Jadi dalam video kali ini kita tunjuk dulu cara pertama yang kita nak kena buat dalam kita nak buat apa-apa kempen dekat Facebook ataupun dekat Instagram, which is adalah register Facebook page. So, siapa yang tak tahu boleh follow, siapa yang dah tahu boleh skip lah video ni, tapi kalau nak tengok pun boleh juga. Okay, so saya nak terus tunjuk dekat dalam ni macam mana cara untuk kita register Facebook page. Kalau ada sesiapa yang tak tahu. Jadi contoh dalam kes ni, ni saya punya profile Kalau kita tengok dekat desktop, uh, profile ni adalah profile yang saya gunakan, kata backup account saya lah kan. Sebab kita banyak run iklan, kadang kena flag lah apalah kan. Jadi kalau anda tengok kat sini ada shortcut. Okay, dekat belah bawah ni ada shortcut. Okay, saya zoom sikit lah. Bagi nampak 125%. Okay. So dekat belah bawah ni kalau tengok dah ada shortcut Vania Marketing, adalah beberapa page yang saya dah ada. Jadi sekarang ni macam mana untuk saya nak create page baru? Okay, katalah saya nak buat business baru. Ini betul-betul zero lah, orang yang betul-betul kosong. So cara pertama adalah kita pergi dekat sini. Okay. So kita pergi dekat yang ada dot-dot menu ni. Kita pergi dekat create, nampak sebelah kanan ni ada create. Okay. Kita pergi dekat bawah ni ada page. So kita tekan page. Okay. So contohnya hari ni adalah saya nak cuba create satu page untuk produk susu. Okay, saya nak jual susu kurma. Jadi nama page kita ada dua option. Pertama sekali adalah kita gunakan nama page yang menggunakan nama produk. Contohnya produk yang saya nak jual ini contoh ni dah ada website. Saya ambil contoh je sebab mudah. Contohnya saya nak jual produk ni, nama dia susu colostrum ni. So saya ada dua option. Dua-dua pun tak salah. Pertama adalah saya guna nama produk ni. Contohnya Dicos Plus. Dicos Plus. Contohnya susu kurma colostrum. Contoh Okay, kalau boleh jangan panjang sangat lah. Ini pun dah sedikit panjang. So macam ni pun boleh juga. Yang ni menggunakan nama produk tu sendiri. Tapi cons dia macam bagi saya lah, ni pendapat peribadi mana-mana pun okey. Cuma kalau kita guna nama ni, make sure kita jual produk ni je lah. Kita tak boleh jual produk lain. Jadi kadang-kadang saya suka guna nama yang general. Nama yang fokus kepada benefit apa yang kita tawarkan. Contohnya kita buat hidup sihat imun kuat. Contohnya. So nama dia general gila tau. Hidup sihat imun kuat. Ataupun kita buat kuat. Boleh lah. Tadi lah kan. Kita contoh macam ni lah. So kita nak jual produk kesihatan. So kita cakap hidup sihat imun kuat. Imun badan kuat lah. Itu antara USP produk ni. Ataupun kita nak buat hidup sihat harian. So ini ada orang tanya macam perlu ke nama sama? Actually tak perlu. Kita buat nama yang tak ada kaitan dengan produk pun tak ada masalah sebenarnya. So dia sangat-sangatlah tak berkait. Itu yang kelakar je. Kita ingat dulu kena nama sama. Actually tak perlu. Dan nama ni kita boleh buat. Yang penting dia relevan. Dia bukannya tiba-tiba kat sini nama ubah kuat ke, nama pelik-pelik ke kan. So nama tu relevan. Okay. So settle nama. Kemudian adalah kategori. So kategori ni kita tekan je kat sini. Saya cuba type food. Saya tengok food ada banyak food health store. So kita ambil nama yang selamat lah. Tak perlu apa orang kata? Tak perlu ambil nama yang terlampau bahaya macam ni, medical and health. So ada kerisauan takut Facebook pula akan lebih strict dekat kita punya Facebook sebab dia rasa macam kita jual barang-barang terlarang. Jadi kalau saya suka macam ni lah, beauty, kosmetik, personal care. So macam, yelah benda ni kan food supplement kan. Macam personal care ataupun kita boleh ambil food supplement. Ada ke sini? Food supplement. Okay, tak apa. Ambil je lah. Health food store. Kita ambil macam tadi lah Kita ambil kosmetik. Beauty, kosmetik, personal care. Okay lah, saya ambil ini je. Tak apa, ni boleh tukar. Okay. Lepas kita dah pilih kategori,
Lepas tu next adalah kita kena pilih description. Jadi description ni kita boleh masukkan atau kosongkan. Contoh dalam kes saya ni saya masukkan, saya letak je lah description ayat ni. Anda boleh masukkan apa-apa description. Okay, nama besar pula saya tukar sikit lah jadi nama kecil. Okay, saya pergi kat website ConvertCase ni. Ini sajalah saya nak shortcut kan. Okay, so nama huruf kecil. Okay, kita dah masukkan nama page. Boleh dua-dua betul jangan risau. Nama produk pun tak apa ataupun nama general macam ni pun tak apa. Dalam contoh ni sebut nama general. Masuk kategori lebih daripada satu pun boleh. Ataupun kita letak je dulu yang betul relevan. Dan masukkan description pun optional. Kalau tak masuk pun tak apalah. Sebaiknya masuk lah. Lalang dah buat kan. Kita buat proper. Tekan create page dekat bawah ni. Okay. Then dia akan tengok dia akan create page. Okay, seterusnya kita akan dibawa ke satu tempat next. Sekejap Okay, dah created Dia tulis tadi, dah created. Okay, next, kalau kita scroll ke bawah, kita akan nampak ada image dan juga ada photo cover. So, image ni kita kena masukkan gambar untuk profile kita yang kat sini So, saya upload lah dulu apa-apa. Contohnya, saya ambil gambar yang ni. Untuk kita punya ni. Dan okey, tips dia sebaik-baiknya gambar dekat sini adalah gambar manusia. Sebab dia lebih rasa connected. Macam ni saya letak gambar produk ni, Datuk Tok Ki ni pegang. So macam nampak ada authority sikit lah. So bila ada manusia, kalau kita letak gambar kucing lah, gambar kartun lah, gambar brand lah, bukan tak boleh. Okey kalau nak letak logo. Cuma kadang-kadang muka manusia ni dia lebih friendly. Bila orang tengok pun dia tak nampak sangat macam iklan. Macam tu. Okay, itu cadangan dia lah. And then cover ni pun kita masukkan siap-siap. So, saya masukkan je cover yang relevan dulu. Okay. Okay, saya dah masukkan cover. Alright, so kita dah letak nama page, kategori, description, image dan ni. Dan kita tekan save. Begitulah tuan-tuan. 5 langkah mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita dah siap. So yang ni adalah nombor WhatsApp dummy. Saya masukkan. Dia akan tanya kita adakah kita nak connectkan dengan WhatsApp. Kita tekan je pangkah. Okay, tak payah. Skip je. Okay, skip je dulu. Are you sure you want to leave? Yes, leave. Okay, so selesailah sudah step pertama. Kita dah create page. Kita dah masukkan gambar. Kita dah masukkan basic-basic info. Tak payah post apa-apa. Biar je dulu. Habislah untuk step pertama. Untuk step seterusnya sekali lagi adalah kita akan tengok macam mana kita nak access Facebook Ads pula daripada page ni. Sebab jangan risau ada orang kata Facebook page ni kena tarik like, kena tarik ni. Sebenarnya actually benda tu tak perlu. Sebab kita nak run direct response marketing ataupun kita nak run direct selling, terus menjual. Jadi kita tak payah nak buat like marketing, tak payah. Jadi saya akan tunjukkan shortcut dia macam mana dalam video seterusnya. Tahniah, anda dah siapkan page pertama anda. Jumpa dalam video seterusnya.